Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa walah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, bersyukur banyak-banyak kepada Allah kerana dengan izin Allah kita semua sudah mula menjalani dan memasuki bulan mulia, yakni bulan Ramadan. Mudah-mudahan kedatangan Ramadan pada tahun ini akan lebih memberi makna kepada kita lebih baik daripada apa yang telah kita lalui sebelumnya. Walaupun kita terpaksa menghadapi Ramadan dalam suasana yang agak berbeza. Kita tidak tahu sehingga bila perintah supaya kita berada terus dalam rumah ini akan berterusan. Dan dipercayai kita akan terpaksa melalui ibadat Ramadan dalam suasana ini. Mudah-mudahan dia juga menjadi unsur-unsur yang baik untuk kita. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Jadi kita mengucapkan selamat datang kepada Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia. Saya selalu menyebut satu-satunya bulan yang nama bulan yang disebut dalam Al-Quran adalah bulan Ramadan. Berdasarkan pada ayat daripada surah Al-Baqarah. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran Karim. Hudan linnas, sebagai petunjuk kepada manusia. Ini mudah-mudahan kita dapat menjalani bulan Ramadan dalam keadaan yang aman dan selesa, walaupun ada sedikit sebanyak masalah kerana ekoran daripada pandemik COVID-19 yang terpaksa kita hadapi sekarang ini. Apapun dalam kesempatan yang ada ini, alhamdulillah saya dan rakan-rakan daripada Persatuan Ulama Malaysia bercadang untuk sama-sama meraihkan bulan Ramadan ini dengan diadakan siri tazkirah Ramadan online sampailah ke akhir Ramadan. Dan saya diberi peluang untuk memulakan siri ini, alhamdulillah, dan tajuk yang telah saya berikan tadi ialah Selamat Datang Ramadan ataupun Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Mudah-mudahan kedatangan bulan yang mulia yang penuh dengan kebaikan-kebaikan dan peluang-peluang yang sangat luar biasa yang disediakan oleh Allah Ta'ala akan dapat kita rebut semaksimumnya, mudah-mudahan. Apapun kita harus faham bahawa bulan Ramadan adalah bulan yang disebut sebagai bulan yang merupakan pintu kepada segala kebaikan. Al-Hasanat. Saya ingin berkongsi dalam kesempatan ini untuk menyeraikan apakah kebaikan-kebaikan yang ada. Yang pertamanya ialah puasa itu sendiri. Bila Nabi kita SAW menyebut, Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Sesiapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh ihtisab, dengan penuh pengharapan, Allah Ta'ala akan mengampunkan baginya apa yang sudah berlalu daripada dosa-dosanya. Jadi, habis saja bulan Ramadan, sebab telah sangat malang. Mana-mana orang yang masih diberi peluang oleh Allah Ta'ala memasuki bulan Ramadan, tiba-tiba dosanya tidak berampun. Sebab janji Allah bagi mereka yang berpuasa ialah pengampunan dosa. Apalagi diiring dengan satu lagi, iaitu qiyam Ramadan, yang menghidupkan bulan Ramadan. Hadis yang sama nadanya disebut oleh Nabi, Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban. Siapa-siapa yang melakukan qiyam Ramadan dengan puasa waktu siangnya, berqiyam pada malamnya, dihiasi dengan amalan-amalan yang baik, yakni dalam melakukan qiyam Ramadan, terutamanya ibadat tarawih, Al-Quran dan seumpamanya, apalagi ditambah dengan infak seumpamanya yang akan kita sebut, ini adalah pintu-pintu kebaikan yang terbuka seluas-luasnya di sepanjang Ramadan. Dan yang ketiga, sebesar-besar juga pintunya ialah adanya Lailatul Qadar. Kita juga tahu Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, lebih daripada 73 tahun.
Satu malam kita diberi peluang beribadat, mendapat reward yang begitu besar, tidak ada di waktu lain, dan sangat rugi apabila kita tidak dapat mengambil kesempatan daripada keistimewaan dan ganjaran yang begitu besar. Ada beberapa lagi yang mungkin terhalang di saat kita berada dalam perintah berada di rumah ini, yang mungkin tidak dapat kita buat. Tapi sengaja juga saya nak sebut, dan manalah tahu di hujung-hujung nanti ada peluangnya. Yang pertama ialah umrah Ramadan. Yang Nabi menyebut, sesiapa yang melakukan umrah dalam bulan Ramadan, seolah-olah dia mendapat ganjaran berhaji bersama-sama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu, ini mungkin tergendala kerana keadaan semasa yang kita sedang alami sekarang. Yang keduanya ialah iktikaf, terutamanya di 10 terakhir. Kita mengharapkan juga mungkin di akhir-akhir Ramadan perintah yang kita berada di rumah ini mungkin ditarik balik dan memberi peluang kepada kita untuk berada dan berhimpun di masjid. Mudah-mudahan kita dapat menghidupkan sunnah iktikaf yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW sepanjang hayatnya, dan apabila baginda SAW wafat, tradisi ataupun sunnah iktikaf 10 terakhir ini disambung oleh ummahatil mukminin, isteri-isteri baginda yang mulia. Dan di antara pintu kebaikan yang tersedia seluas-luasnya di bulan Ramadan ialah menyediakan juadah berbuka. Dengan berbagai-bagai kemudahan yang ada sekarang, ambillah peluang rezeki yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Kita dapat kongsi bersama-sama dengan orang lain, sahabat-sahabat kita yang lain, dengan menghulurkan juadah berbuka. Sama ada kita sediakan sendiri, disediakan oleh rakan-rakan kita pihak masjid yang menyediakan pakej berbuka dan disediakan untuk fakir miskin dan rakan-rakan yang ingin berbuka. Serahkan saja sejumlah wang dan mereka akan dapat uruskan, insya-Allah. Dan seperti yang saya akan sebutkan tadi, di antara peluang yang sangat besar melalui kebaikan Ramadan ini ialah Al-Quranul Karim, membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ta'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, kata Nabi, sebab Al-Quran yang dibaca itu nanti akan menjadi syafaat kepada sesiapa saja membacanya. Apalagi Nabi menjanjikan ganjaran membaca Al-Quran atau tilawatul Quran ini bukanlah dengan ayat-ayat yang dibaca, tetapi dikira dengan huruf-huruf yang dibaca. Nabi menegaskan bukanlah alif lam mim itu satu huruf, tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf, likulli harfin asyar hasanah. Apabila kita dapat membaca, dapat khatam Al-Quran, apalagi kalau dapat tingkatkan lebih daripada sekali sepanjang Ramadan, Masya Allah, seronoknya apabila Allah Ta'ala menjanjikan ganjaran dan pahala yang begitu banyak sepanjang bulan Ramadan. Dan sangat rugi apabila kita tidak dapat melakukan amalan-amalan yang dijanjikan dengan ganjaran yang begitu besar. Satu lagi yang juga yang merupakan pintu kebaikan ialah menjaga amalan-amalan sunat, terutamanya sunat rawatib, sekurang-kurangnya 12 rakaat yang disebut dalam hadis Ummu Salamah mengenai kelebihan mereka yang melakukan salat sunat rawatib ini, di mana dikatakan oleh Nabi, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah Ta'ala akan binakan untuknya sebuah rumah di syurga Allah Ta'ala. Ada rakan-rakan kita menyebut 12 rakaat sebelum dan selepas waktu, seperti mana dijelaskan oleh Ummul Mukmin Ummu Salamah ini, atau Ummu Habibah, minta maaf, sebagai satu projek mega yang perlu direbut oleh setiap kita. Dan salah satu lagi yang tak ada ialah jagalah kita dengan solat tarawih. Oleh kerana sekarang ni berada dalam peringkat stay at home, maka kita bertarawih sama dengan keluarga, anak dan isteri kita. Dan alhamdulillah setiap suami akan berpeluang untuk menjadi imam pada Ramadan kita. Andai kata
perintah yang sedang kita lalui ini berlanjutan sampai ke akhir Ramadan. Tahniah untuk rakan-rakan suami yang sekaligus akan menjadi imam untuk musim Ramadan sekarang. Dan satu lagi yang perlu kita ambil peluang juga ialah apa yang dianjurkan oleh Nabi, menyegerakan berbuka. Nabi SAW satu hadis Hasan, Nabi biasanya menganjurkan, bukan biasa, memang menganjurkan kita bersegera berbuka. Masuk saja waktu berbuka, waktu maghrib, berbuka dulu. Nabi sendiri SAW mendahulukan berbuka daripada melakukan solat. Kita kadang-kadang tak tahulah ikut daripada siapa, pergi sembahyang maghrib dulu, lepas tu baru buka. Ini menyalahi sunnah yang diajar kepada kita oleh Nabi SAW. Dan dua yang terakhir yang saya ingin kongsi dalam peluang ringkas ini, pertama ialah sahur, tasaharu fa inna fi sahur la barakah. Bersahurlah kerana dalam sahur itu ada keberkatan. Dan yang terakhir yang ingin saya kongsi ialah bersedekah. Sedekah yang disebut oleh Nabi, tutfi'ul khati'atu kama yutfi'u al-ma'a an-nar. Bersedekahlah kerana sedekah itu akan boleh memadamkan kesalahan, sebagaimana kata Nabi, air boleh memadamkan api. Itu antara apa yang ingin saya kongsi dengan sesama apabila kita mula menjalani ibadat Ramadan. Sekali lagi nak ucapkan marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai Ramadan, dan selamat menjalani ibadat Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyediakan kepada kita ganjaran sebagai seorang yang bertakwa, yang menjadi matlamat terakhir daripada ibadat Ramadan ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.